Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan berbual mengenai satu topik yang penting, iaitu pelaburan untuk masa hadapan. Baik, kita sangat bertuah kerana bersama kita adalah Encik Muhammad Husin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengarah Eksekutif ASNB. Okey, kita kata amanah saham Bumi Putra ni dah almost 30 tahun. Tapi masih lagi yang tak tahu khususnya pelabur macam mana nak mulakan pelaburan, berapa dia punya simpanan dia kena masuk, macam mana dia nak pinjam dia orang tak tahu. Tapi kita ASB ni dah kira 30 tahun dah. Kalau ikut maklumat tu dah kira cukup cantik dah. Tapi orang kata masih lagi ada pelabur yang tak faham tentang ASB, pelaburan macam mana. Dia analoginya sama dengan kadang-kadang ada orang masih lagi tak tahu macam mana nak pinjam perumahan. Ya. Sama juga. Sebab apa? ASB ni memang dah 30 tahun dan bagi mereka yang telah pun hidup selama 30 tahun lebih, selalunya memang pernah dengar. Cuma keadaan tu kadang-kadang kita terlupa nak buat pelaburan, kita alpa nak buat pelaburan. Dan selalunya pada saya lah 30 tahun memang telah lama ASNB melancarkan ASB, dan rata-rata yang kurang mereka tahu tapi mereka tak ada lagi iktizam untuk nak buat pelaburan. Ramai orang tanya, okey, saya ni tak ada duit, so perlukah saya nak pinjam bank nak melabur dalam ASB ni sebaiknya? Okey, ASB ni adalah pelaburan jangka panjang. Sebaik-baiknya kita melabur dengan tunai, tetapi kadang-kadang walaupun pepatah Melayu mengatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit, tapi dalam pelaburan kalau modalnya sikit, dividennya sikit juga. Tetapi oleh itu ramai yang dengan adanya kemudahan pinjaman dan mereka mula membuat pembiayaan ASB kerana mereka boleh membuat pelaburan dengan secara pukal. Sebagai contoh, kalau ASB itu dia boleh pinjam 100,000, dia buat 100,000 dan bayaran ansuran itu adalah merupakan salah satu strategi dipanggil forced saving lah, simpanan paksaan ataupun pelaburan paksaan. Jadi tu dia perlunya bank tu masih menyediakan perkhidmatan tu. Bank selalunya akan mencari peluang untuk memberikan kemudahan pembiayaan kepada mereka-mereka. Tapi kalau ada pembiayaan ASB, mereka pun mengambil peluang ni untuk menawarkan pembiayaan ASB. Baik, ni soalan yang orang kata paling sering tertanya-tanya lah, baik yang di peringkat bawah, baik peringkat atas. Apa kelebihan? Satu. Yang kedua, ialah bila orang nak melabur ni, dia nak tahu juga agaknya kekurangan dia macam mana. Kan selalunya bila kita masuk orang melabur ni, dia hanya cerita untung, cerita yang baik saja. Tapi dia tak tahu risiko yang bakal dihadapi dan apa semua. Jadi sebagai katakanlah saya ni seorang pelabur baru, saya nak melabur dalam ASB ni, saya nak tahu apa kelebihan dan mungkin ada apa risiko ataupun kekurangan dalam ASB ni. Okey. Dari segi ASB-nya saja ada merupakan satu bentuk pelaburan yang pada khidmat saya satu yang unik, suatu yang khas untuk orang Melayu. Kalau dari segi kadang-kadang orang menggunakannya sebagai suatu produk sosial, ada setengah orang memanggil produk sosial. Kerana ASB ini bentuk cirinya adalah seperti simpanan. Kalau simpanan tu kita katalah, kalau simpan duit dalam bank, bila-bila nak ada keperluan kita ambil balik duit tu. Kalau macam tu bagi bank, dia memberikan faedah ataupun pulangan yang sedikit. Tetapi bagi ASB sama juga. Awak letak RM10, RM20, RM30, sampailah ada sampai RM1,000, tiba-tiba nak gunakan duit tu, pergi keluarkan RM500, keluarkan. Jadi ciri-ciri features yang sama tetapi memberi pulangan yang lebih daripada simpanan ataupun simpanan tetap FD. Simpanan tetap FD kalau dulu 3%, sekarang mungkin 1.8%. Jadi pulangan yang ASB bagi selalunya melebihi pulangan daripada FD. Itu satu yang paling ketara, produk yang unik. Jadi apabila produk yang unik, kita boleh melabur dalam dua bentuk. Satu dari segi tunai ataupun dari segi melalui pembiayaan. Tapi pembiayaan ni ada juga dia punya
trik-trik dia yang orang menggunakannya sebagai satu bentuk pelaburan yang ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kalau dahulu apabila pulangan ASB amat menarik disebabkan oleh suasana ekonomi yang baik, di mana pulangan daripada bursa juga begitu baik, maka dan manakala pembiayaannya, kosnya adalah rendah, jadi gap ataupun spread antara kos pembiayaan sama pulangan ASB itu sangatlah besar. Jadi ramai orang menggunakan pembiayaan ini sebagai satu cara yang lain untuk mendapat keuntungan yang lebih cepat. Itu yang merupakan salah satu yang kesalahan lah. So balik-balik pada apa dia kekurangan kelebihan ASB financing sebagai contoh. Macam saya cakap tadi ialah lebih kepada kemudahan untuk membuat pelaburan secara pukal. Kalau sikit-sikit dalam menjadi bukit, lama kalau RM100 sebulan untuk nak dapat RM100,000 tu lama masanya. Tetapi bagi ada pembiayaan bank, kalau RM100,000 tu terus. Imagine kalau RM100,000 kalahlah dividen dan bonus 55%. Lebih kurang RM5,500 dah dapat dah. Ya, betul. Tapi kalau dalam setahun kita buat RM100, 100 kali 12 sebulan baru dapat 1,200. Kalau dividen 55% berapa je? Ramai yang kata begitulah. Itu dari segi kelebihan membuat pembiayaan dan melabur dalam ASB. Tetapi ada juga kekurangannya. Kita kena ada disiplin lah. Itu yang paling penting. Itu yang jarang orang kita jarang orang. Dan orang nak masuk hari ni esok untung Dan orang pula mengatakan RM100,000 sikit sangat. Dia kata maksimum RM200,000. Dia tengok, dia mula-mula dia cerita, oh saya boleh bayar rasanya kalau setakat RM1,000, RM2,000 sebulan saya boleh bayar ni. Itu masa bukannya untuk membayar dengan lebihan daripada gaji. Sebab tu kena ada disiplin. Kekurangan melabur melalui pembiayaan adalah satu salah calculate. Cash flow kita amat penting. Jadi itu merupakan satu kekurangan dan yang paling menakutkan apabila lari, cash flow lari. Itu adalah satu yang Maknanya dia tidak menepati konsep dia. Betul. Kalau terpaksa guna duit untuk sehari untuk makan nasi bayar tu, itu dah kira dah lain. Betul. Jangan gunakan duit yang kita nak tanggung anak sebagai nak bayar installment setiap bulan susah. Itu yang sampai orang berhutang ni tuan. Orang berhutang untuk nak ASB ni, dia sanggup berhutang. Itu macam mana pula tu? Itu salah sebab pembiayaan sendiri hutang. Tetapi hutang baik lah. Hutang baik. Tapi kalau hutang nak cover hutang susah lah. Kalau hutang nak cover hutang memang susah. Baik Tuan Muhammad, kita pergi ke soalan seterusnya. Kita tengok sejak akhir-akhir ni pendapatan ASB agak rendah. Itu menyebabkan ada isu rugi ditimbulkan oleh pelabur yang membuat pinjaman ASB kerana hutang yang dibayar lebih tinggi daripada pulangan. Itu macam mana tu? Berbalik kepada perbincangan kita tadi bahawa kekurangan pembiayaan, kekurangan bagi kaedah pembiayaan ASB adalah orang tidak faham kenapa mesti melabur melalui pembiayaan. Sebenarnya rugi tak rugi itu kalau kita ada RM100 tetapi kita membuat pelaburan, lepas tu setelah setahun duit kita tinggal RM80. Itu rugi kan? Rugi. Tetapi kalau kita ada RM100, kita dapat pulangan mungkin RM20, dan ujung tahun kita ada RM120. Tetapi tahun yang lain kita cuma dapat RM10. Adakah itu rugi tuan? Itu kekurangan. Kurang saja. Itulah analogi ASB. I see. Jadi tak adalah pada saya satu yang betul tak tepat lah pada saya, tak tepat mengatakan kalau dividen rendah rugi. Kalau saya kata tak rugi. Melainkan kalau katakan lagi satu orang kata kalau dividennya kurang daripada kos pembiayaan. Itu macam mana? Okey, kita kena tengok dari segi jangka panjang. Because setiap tahun kalau katakan kita ada RM100,000, kita katakanlah dividennya 5% lah katakanlah. 5% RM100,000 lah RM5,000. Jadi tahun kedua ialah kita punya pelaburan telah meningkat RM5,000. RM105,000.
Tahun yang kedua, kita dah dapat 5% lagi. 5% daripada 105,000. Ya. Kan dia meningkat. Betul. Tetapi kos pembiayaan tu kita akan bayar setiap bulan, tetapi dia akan menurun gini. Manakala dividen dan pelaburan kita akan meningkat begini. Yes. Jadi kalau jangka masa panjang, dia punya spread akan meningkat begini. Jadi tak ada rugi pun. Tak ada rugilah istilah yang sebenarnya. Betul. Kurang tu mungkin ada. Kurang mungkin ada. Itu pun bergantung kepada keadaan ekonomi. Betul. Kalau untuk makluman tuan, dalam masa 7-8 tahun yang lalu, pulangan daripada stok Bursa Malaysia adalah negatif. Okey. Orang ramai tak tahu. Orang kata, kalau English kata take for granted lah. Itu urusan ASNB. Tidak. Kita mengatakan bahawa kalau sebahagian daripada duit yang kita terima di pelabur, kita laburkan dalam bursa dan syarikat-syarikat. Kalau syarikat-syarikat memberikan pulangan yang rendah, rendahlah. Jadi kalau ekonomi kita meningkat, syarikat membuat duit dan kita melabur dalam syarikat-syarikat ini, ujung tahun kita dapat dividen. Dividen kita baik dan kita bagi balik kepada pelabur. Betul. Dia bukanlah kerana ekonomi teruk, jadi itu salah Allah yang manage. Tak, itu bergantung. Jadi itu standard. Alhamdulillah, walaupun 5-6 tahun dan 7 tahun yang lalu, bursa memberikan pulangan yang negatif, ASB masih lagi memberikan pulangan. Itu yang buatkan orang yang betul-betul faham, dia akan bersyukur bahawa memang unik ASB ni. Baik tuan. Kalau begitu, apakah strategi pelaburan yang terbaik ni? Kalau nak guna pembiayaan ASB ni, kita nak pembiayaan ASB ni, apa strategi yang terbaik yang dinasihatkan, yang mungkin ASB boleh advise lah? Okey. Dia ada dua cara. Dua-dua boleh. Kalau kita buat tunai boleh. Kalau kita buat pinjaman boleh. Janji yang paling penting disiplin. Cuma yang paling sukar untuk ramai orang buat ialah apabila kita melabur secara tunai. Sebagai contoh, setiap bulan kita buat RM100. Selepas 5 tahun 6 tahun kita tengok ASB kita ni ada banyak juga, ada 7-8 ribu. Betul. Sebab duit kita keluarkan. Dia tendensi nak keluarkan tu memang ada. Tetapi kalau ramai pula, ini merupakan maklum balas yang kami terima apabila mereka membuat pinjaman melabur melalui pinjaman. Mereka kata, sayang. Dia kata nak cukupkanlah kalau ambil 20 tahun. 20 tahun dah bayar apa semua, dia dapat satu selepuk. Berapa dia dapat. Berbanding dengan mereka yang melabur secara tunai, dia tendensi dia, duit dah ada kat ASB ni, kita pakai duit ASB. Itu merupakan dua strategi yang berbeza, tetapi dua-duanya memang boleh diterima. Secara mudahnya, bagaimana dividen dikira untuk pelaburan tunai berbanding pelaburan menggunakan pembiayaan? Sama je. Pengiraannya sama. Cuma apabila kalau kita melabur secara tunai, kalau kita buat 100 macam saya bincangkan tadi, mungkin dividennya kecil. Tetapi bagi mereka yang membuat pembiayaan, mungkin dividennya besar, tetapi dia terpaksa membayar kos pembiayaan. Tapi perbezaannya setelah kami buat dulu tak banyak beza. Jadi kedua-duanya boleh dipikirkan, tetapi kalau kita ambil pembiayaan, kita ada satu lagi tambah risiko kenaikan kos pembiayaan. Itu je. Kalau kita lihatlah sekarang ni, dengan ketidaktentuan ekonomi ni, terutama orang muda ni, dia nak kena spend dalam dia punya pendidikan. Itu belum campur lagi yang lavish punya lifestyle apa semua ni. Betul. Jadi mungkin wang yang boleh guna tu dia semakin sikit. Jadi sukar untuk dia commit untuk bayar hutang. Jadi komen Cik Muhammad macam mana? Sebab tu kalau tuan tengok belakang tu, kita panggil Jom Online MySNB. MySNB ni kita buat supaya bagi mereka yang rasa I takutlah nak buat berbulan, kita boleh buat satu kita panggil standing instruction MySNB. Kita buat pelaburan yang online, yang dia boleh potong daripada dia punya account. SI lah. ISI. Jadi dia tak perlu ni dah. Dia tak perlu risau dah. Dah potong siap-siap. Betul. Tapi yang paling penting, kalau nak potong pun, katakan gaji kita kena disiplinkan, put aside berapa? 10%. Jangan usik. Kita tak akan usik. Ini untuk masa depan. Ini untuk masa anak sekolah lah, untuk
Kalau kita besok nak tukar rumah ke, nak upgrade rumah yang kita boleh bayar untuk kita punya deposit lah dan sebagainya. Kena put aside 10%. Okay. Macam kita put aside kita punya EPF lah. Ya. Maknanya kita letaklah tepi, Betul. disiplinkanlah Dan diri. jangan usik-usik. Jangan usik-usik. Baik, selepas dia orang menonton temu bual kita ni, pelabur ni dia teringin lah nak invest dalam ASN, tapi dia tak faham. Agaknya ada tak khidmat ataupun cara untuk dia dapat khidmat runding cara untuk melabur ni? Bagi para pelabur yang belum pernah melabur, kita ada lebih kurang 2,700 ejen. Okey. Semua bank terbesar, 4 bank terbesar di Malaysia ialah ejen kita. Oh, I Jadi see. di setiap bank tu, kalau kita nak melabur dengan ASB, dia akan adalah orang akan bercerita. Kalau katakan ni kita boleh check my SNB. Situ macam-macam ilmu ada kita boleh belajar. Cuma spare time je lah. Put aside time lebih kurang Tengok 20 minit tanya, dan kalau ada masa ada bila dekat gua pergi online tu, dia tengok tanyalah. Banyak soalan-soalan orang sekarang gunakan online. Cuma spare time je lah. Maklumat di hujung jari saja. Betul. Baik, Tuan Muhammad, mungkin orang kata kata-kata terakhirlah kepada masyarakat di luar sana yang masih lagi orang kata nak melabur, duit tak berapa nak ada, takut nanti kang terkacau anak-anak sekolah, bayar rumah, bayar kereta. Tapi pada masa yang sama penting juga melabur ni untuk masa depan apa semua. Jadi apakah nasihat Cik Muhammad pada negara di luar sana? Okay, saya tak suka memberi nasihat, tapi saya nak buat satu cerita. Sebagai contoh, semasa mula-mula PKP, Alright. Ramai orang keluarkan duit. Pada kami, alhamdulillah, at least mereka telah mencapai objektif utama melabur, iaitu menggunakannya semasa keperluan mendesak. Jadi kita melabur bukan untuk seronok-seronok, kita melabur untuk keperluan. Jadi kalau kita letak saja seronok-seronok nak dapat pulangan, susah sikit. Tapi kalau ini adalah keperluan untuk kita semasa muda, semasa anak-anak kita memerlukannya, mungkin kita sendiri memerlukannya. Jadi paksalah disiplinkan diri untuk letak sedikit untuk kita labur. Baik, terima kasih Encik Muhammad Husin, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif ASNB kerana sudi bersama Malaysia KZ. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi perbincangan panjang lebar. So jangan lupa dapatkan input semua maklumat di hujung jari. Jangan lupa melabur kerana ini penting untuk masa depan anda dan juga keluarga. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.